You have entered as an attendee in listen-only mode. Okay, so ada peluang entry lah kat situ. Quite good. Okay. So yang lain-lain tengah concentrate tengok news, tengok pair kot. Cikgu ajar ni basic or advance. Kalau advance, that kita boleh sedut ilmu basic. Sekejap. Kalau advance, kat mana kita boleh sedut ilmu basic? Okay, actually saya ajar basic campur dengan advance. Daripada basic sekali, paling basic, minggu depan kita akan belajar basic. And then lepas tu, kita baru masuk advance. Advance ni sebenarnya dia lebih detail saja, lebih detail daripada basic. Malam ni kita akan masih belajar basic lagi. Apa ni bab 1 pengenalan forex. Ni memang ini bukan basic teknik, tapi ini basic forex. Okay? Yang kita perlu tahu dan ramai yang perlu tahu. Even ramai yang dah trade lama tapi dia tak tahu benda ni, so kita kena belajar semua sekali. Okay? Okay, apa maksud ingaf? Dan macam mana bentuk dia? Okay, ingaf dia break je. Dia break. Kejap mana tadi cat? Ingaf dia break rally base rally ataupun drop base drop ataupun dia break supply. Bila dia break supply ataupun dia break demand, itu maksudnya ingaf. Tapi paling cantik kita nak jenis macam ni lah. Okay. Sebagai contoh sini lah. You ada drop base drop. Drop base drop kat area sini. So dekat sini dia dah break. Dia dah ingaf. Dia dah break. And then dia patah balik. Ini dipanggil ingaf. Ini adalah signal bahawa demand kat sini dah clear. Demand sini dah tembus. Dia dah clear dah. So ini namanya ingaf. So bila dia dah clear, next time price tak ada masalah untuk sambung terus ke atas sebab dia dah ingaf. Bila dia ingaf, dia break sini, maksudnya dia akan break dulu tapi dia tak naik atas. Dia akan turun bawah, dia akan cari demand. Dia akan cari demand. Dekat mana demand kita? Dan you tengok kat bawah, demand kita dekat sini dia ada base. Dekat sini ada base. Tapi base ni terlalu besar. Terlalu besar. So macam mana you nak entry nanti? Which saya akan ajar dalam minggu depan secara detail bab advance. Macam biasa kita akan cari bahu kiri. Okay. Sini ada satu bahu kiri. And then price turun bawah tak lepas, tapi price ke atas. Dekat sini price ke atas. Ini you punya demand zone. Demand zone. Baru kita buy kat sini demand zone. Bila kita buy, price naik ke atas. Oleh kerana supply zone kat sini dah clear, so tak ada masalah price untuk naik ke atas. Okay. Kita akan belajar lebih detail minggu depan. Bab advance. Sekarang, sebab saya tak boleh cerita sekarang. Sebab sekarang kalau tiba-tiba terus masuk bab advance, jadi you all semua pening kepala. Relax saja. Kita kalau boleh belajar ikut syllabus. Basic satu persatu. Macam you belajar dekat universiti, bila you belajar dekat universiti kan, dia tak ambil terus semua sekali dalam dia, you kena belajar sampai 4 tahun, 5 tahun baru habis. Boleh dapat degree, boleh dapat master ataupun boleh dapat PhD. PhD lagi berapa tahun? Bila you buat PhD, you kena buat kajian sendiri. Masa you ambil degree, you belajar dengan lecturer. Lecturer tu lebih tinggi daripada you. Maksudnya bila you ambil degree, lecturer tu paling kurang dia ada master ataupun dia ada PhD. Okay? But once dia dah master, dia ambil pengkhususan. Pengkhususan maksudnya kalau you belajar elektronik, engineering ke apa ke semua, and then dia khusus kat satu bab saja. So macam ni nanti saya akan ajar semua sekali. Saya akan semua sekali set up, semua sekali. Tapi untuk you jadi master, you kena khususkan dulu, you kena expert, practice bahagian maybe CP saja ke, maybe bab demand saja ataupun bab supply kat situ, you jadi expert kat bahagian tu, you dipanggil master. Okay? And then bila you ambil PhD, you kena buat kajian.
You buat kajian sendiri dekat mana entry yang lagi cantik, dekat mana entry yang lebih bagus. Okey. Relax. So sekarang kita baru merangkak bab 1. Tak ada cerita pasal entry, tak ada cerita pasal apa-apa. Cuma kita belajar pengenalan, introduction to forex. Okey. Tak payah pening-pening kepala, tak payah nak. Kita belajar bab-bab satu hari. Kalau saya bagi semua malam ni, nanti mesti ramai yang muntah hijau. Besok dah pening kepala. So kita relax je. Sekarang 9.35, sementara tunggu yang lain. Gear 1 pun belum masuk lagi. Kita cuma baru warm up je. Orang cakap baru start engine je. Baru kenal, oh ini namanya gear, oh ini namanya steering, ini namanya brake, ini namanya pedal minyak, yang ni clutch, yang ni auto clutch, ni auto gear, macam-macam. Okey, Raya Haji Isnin ni tak ada kelas. Tak ada kelas. Sebab saya pun balik kampung. Mungkin mereka ni kalut cikgu tak sabar. Ya, mungkin dia tak sabar nak entry pucuk-pucuk kan. Benda ni take time bang, serius take time. Bukan hari ni you belajar and then terus pandai. Tak. Paling kurang you ambil, you kena practice banyak. Kampung saya dekat Johor. Okey, dekat Batu Pahat. Nanti insyaAllah kalau free kita boleh ngetan-ngetan dekat area Parit Sulong sana. Okey, ada soalan lain? Dari pengalaman apa best route untuk depo withdraw? Okey, dari pengalaman biasa saya akan pakai NetTeller saja. NetTeller senang. Bila you ambil NetTeller and then you boleh cucuk dekat mana-mana. Even you pergi overseas, you boleh keluar duit dekat ATM machine. Dekat Indonesia boleh, dekat Singapura boleh, you pergi Brunei mana-mana pun boleh. Okey. Cerita pasal NetTeller. NetTeller saya akan ajar nanti satu hari nanti macam mana nak buat benda tu. Dan tadi token NetTeller besar kat Malaysia ni, saudara Najmuddin dia ada call saya. Ada satu berita baik. Dia cakap siapa yang buka NetTeller dengan dia akan bagi $5 free. $5 free dalam dia punya kad. So you boleh guna untuk verify you punya account dan juga you boleh terus keluar. You boleh terus withdraw. Tapi saya nasihatkan awak, kalau you dapat $5 free tu, baik you depo $5, trade slow-slow, dapat $10, dapat $50, you nak withdraw pun boleh. Tinggalkan $5 dalam tu. Dia call saya tadi dalam pukul 7, which is very very nice. Cakap idea yang sangat bagus. Thank you very much. Sebab dekat Malaysia ni boleh katakan Bro Najmuddin ni dia sebagai broker NetTeller yang paling besar lah. Tolong, sebab jaga-jaga dekat internet, dekat Facebook, ramai yang scam juga tau. Dia orang cakap dia orang ada NetTeller nak jual murah lah apalah, tapi bila orang transfer kat dia tak bagi. So ramai yang kena scam. So nanti saya akan bagi siapa tu Najmuddin. Ingatkan saya nanti bahagian apa ni? Dekat bahagian money management nanti. Boleh tak? Sebab malam ni ataupun kalau you buat sekarang, nanti you tak dapat promotion tu. Okay? Hari ni kita belajar habiskan bab 1 dengan bab 2. So malam ni habis, malam besok Jumaat ni malam Jumaat. Kena habis ke? Kena awal ke? Kena tutup awal ke? 10.30 ke apa ke, ada permintaan kan? Apa-apa ke? Malam Kliwon malam ni. Okey, so bab 1 ni tinggal sikit saja lagi. Tapi you kena betul-betul faham bab ni Okey, tinggal sikit saja. Tapi sikit pun wow. Banyak juga. So malam ni kita bab 1, malam esok insya-Allah bab 2 And then malam tu dah tak ada apa-apa lagi lah. So promo NetTeller bisa untuk Indonesia. Mungkin bisa Pak, bisa untuk Indonesia. Sebab NetTeller ni dia di mana ya? Dia ni dia bisa diguna di mana-mana saja. Janji berada di dunia aja. Indonesia. Okey. 9.40 ada 5 minit lagi. Siapa yang belum buat air boleh buat air lagi, boleh buat air dulu.
Cikgu cakap Jawa sikit. Hmm. Yuna Jawa macam mana ni? I actually bukan pure Jawa. Bapa tiba-tiba lah cakap I pula I you kan. Actually bapa saya Banjar, mak saya Jawa. So bila campurkan Banjar campur Jawa, so saya jadi Bon Jovi. Kacukan Bon Jovi. Banjar campur Jawa. So I'm really sorry about that, okay? Okay, actually dia just joking ya. Dulu actually mak bapak saya pun Jawa. So cuma saya tak pandai cakap. Cakap sikit boleh lah. Yang basic-basic macam orang cakap bahasa Inggeris lah, basic-basic. Bila dia tune advance sikit lah, terus saya tak apa dia cakap ni kan. Alright. Okay, 59 saja yang ada. Saya pelik lah, ramai yang tak dapat datang. Adakah mereka shift malam sebab yang register dalam 100 orang. Rugi kalau tak datang. Maybe internet slow ke, mungkin kerja malam ke. Okey, cikgu kenapa kadang-kadang candle antara broker tak sama? Okey. Sebab saya dah bagi tahu semalam, candle broker ni, broker dia kan dapat harga daripada liquidity provider, betul tak? LP, saya dah ajar semalam. So, setiap broker tu LP dia lain-lain. Jadi, setiap broker tak sama dia punya ni. Okey tak? Jawapan saya, betul tak? Betul okey. Ada soalan dia tanya, boleh tuju lagu rock jiwang? Boleh, silakan. Berbeza spread dari broker, yes. Sebab setiap broker dia ada dia punya spread, dia ada dia punya berapa banyak dia nak makan, berapa banyak nak profit tu masing-masing lah. Sebab benda ni semua business it's about business. So ada yang bagi spread murah, ada yang bagi commission tinggi, macam-macam lah dia pusing. Jadi harga dia lain-lain. So terpulang, kita sebenarnya average dia, as long dia tak lari jauh sangat, macam tadi, pagi tadi ada seorang brother tu dia tunjuk kat saya dia punya price gold, saya tunjuk gold, XAU USD, sekejap H1. Dia punya broker ada satu candle tu ke bawah, very very long. Satu candle yang sangat besar ke bawah. Broker lain semua tak ada. Broker tu namanya ialah broker tu FX. So, saya cakap kat dia, jaga-jagalah dengan broker tu. Sebab broker orang lain semua standard macam biasa cantik, tiba-tiba broker dia ada satu candle sell yang sangat panjang, lebih kurang dalam 100 pip. So kalau you buy ke, you sell ke masa tu, mungkin dah koyak lah, kena lah. Okay. Bila guna 4 desimal versus 5 desimal? Okay, untuk supply and demand, kita prefer 5 desimal. Sebab 5 desimal pergerakan dia lebih pantas dan lebih laju, dan so dia lebih sharp. 4 desimal pun okey juga, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kalau you nak trade M1, kalau nanti satu masa, bila you dah ready, you dah cakap, dah expert lah katakan, you nak trade M1, bila 5 desimal, you masih nampak lagi candle. Candlestick you boleh masih nampak lagi. Tapi kalau 4 desimal, dia dah tak nampak candle ni. Dia dah melompat sana, melompat sini, melompat sana. So, better pakai 5 desimal. Okey, ada soalan dia tanya, biasa hari Isnin slow, hari apa paling sesuai untuk mula trade? Okey, good question. Hari Isnin dilarang trade. Begitu juga hari Selasa, risiko, hari Rabu risiko, Khamis risiko dan Jumaat risiko. Okey. So hari apa yang paling sesuai untuk trade? Sabtu dan Ahad. Tak adalah. Actually hari Isnin biasanya macam you pergi kerja hari Isnin, biasa you aktif ke tak dekat office? Biasanya tak aktif Sebab apa? Sebab masalah ni dia punya report day mostly kalau you tengok forex ni dia banyak pair orang cakap tu European pair, USD apa semua kan. Masalah saya tengok perangai dia ni, dia orang punya report banyak pada hari Rabu dan hari Khamis. Hari Rabu dan hari Khamis
Kalau dia minta report apa semua, dia akan minta pada hari Rabu atau hari Khamis. Kalau Malaysian, dia akan minta hari Senin. Orang tengah kalau masuk office, dia minta hari Senin. Kan? So, masalah dia akan start daripada Rabu dan Khamis. That's why bila you tengok Forex Factory tu, banyak news hari Rabu dan hari Khamis. So, report tu adalah news. News tu adalah report. Kalau you buka Forex Factory, bit rate lah, apa, QDP, DDP, apa semua, itu semua adalah report. Quarter to quarter. Okay. Manufacturing production month to month. Maksudnya report. Dia kena report pada someone, dia comparekan bulan ni dengan bulan lepas punya berapa banyak kenaikan, berapa banyak penurunan. So, you tengok banyak hari Rabu dengan hari Khamis. Okey. Okey, 9.46 lah. Boleh saya start ya? Masa yang sesuai untuk trade, paling cantik ialah start pukul 3 ke atas lah. 3 petang. 3 petang maksudnya dah nak buka London Open, and then pukul 8 London Open, and then macam tu lah. Okey. Assalamualaikum semua, kita start malam ni. So, hari ni kita akan sambung kelas kita yang semalam. Bagi yang baru datang, inilah webinar kita yang keempat kan. Hari pertama, hari Senin, kita cuma just introduction ataupun kita testing, setting audio, setting video, make sure semua okey, tak ada apa-apa. And then, day 2, hari kedua, is about QM. Kita belajar QM, manipulation. And then hari ketiga semalam, tentang macam mana nak pilih broker, macam mana nak pilih account. So hari ini kita akan sambung bab 1 ni. Dan hari ini kita akan bincang pasal type of orders. Apa itu type of orders? Okay. So saya bagi contoh dekat sini ada satu account, demo account sebab kita nak try entry kat sini. So type of orders ni dia ada jenis-jenis. Maksudnya bila you nak tekan entry tu, you boleh right hand click, you tekan trading. Okay, nampak tak? Ada buy limit, ada sell stop, ada new order, ada apa semua order. Tu semuanya dipanggil order. Maksudnya you nak buy ataupun you nak sell ataupun you nak buy limit, sell limit. So, apa benda tu semua? Okay. Contohnya hari ni kita ambil contoh Euro USD. Euro USD market price sekarang berapa? Lebih kurang 1.1304, 1305. Itu dipanggil market price. Saya ambil contoh sinilah. Okay. Euro USD market price. Market price itu maksudnya keadaan price sekarang. Market price maksudnya price sekarang berapa. So kita tengok tadi 1.1305. Contohlah 1.1305. 1.1305. 50 lah katakanlah. Maksudnya current price. Okay. 1.13050. Okay. So, bila you tekan buy, okay. Bila you tekan buy kat sini dekat market price. Semalam kita dah belajar. Bila kita buy, kita akan dapat harga bid ke harga ask. Sekejap saya onkan dia punya ask, show ask line. Tak nampak pun. Ui. Kita akan dapat harga ask. So bila saya tekan buy sini, kalau you tengok betul-betul, saya boleh trading new order. You boleh pilih berapa volume, 0.01 ke, 0.1 ke, ataupun satu lot. Dia akan tanya Euro USD, Euro versus US dollar. Volume berapa banyak you nak buy. Dia katakan saya nak buy sekarang 0.01. Bila saya buy, saya tekan yang dekat biru ni, saya akan dapat harga yang sebelah sini. Wow, dia punya spread dia kosong, nampak tak?
1.13040, 1.13040. Ini dipanggil spread. So, bila saya tekan buy, okey, maksudnya dia dah activate. Okey, dia dah activate. Maksudnya dia bagi satu nombor, 14377315, maksudnya kita punya order number. Dia dah execute. Buy 0.01 euro USD at, okey, masa kita buy, berapa price kita dapat? 1.13040. So, saya betulkan balik yang ni, kita dapat 1.13040. Okay. So, kita klik OK. And then kita tengok dekat bawah ni. Dekat bawah sini ada detail kita punya entry. Sebelah sini adalah order number kita. Ini dipanggil position tau, position. Maksudnya order number kita 1434777315. Nampak tak nombor tu? Lebih kurang. Time, pukul berapa kita masuk. Type apa kita masuk, adakah buy ataupun sell. Size berapa, 0.01 lot, simbol euro USD. Price dekat 1.13040. Stop loss belum letak, TP pun belum letak. Okey, nampak tak commission dia dah start buat charge commission 0.07 sen dia ambil. So dekat situ position kita dah entry, maksudnya kita market order. Ini dipanggil market order. Berapa harga price kita terus masuk saja. Itu dipanggil market order. Katakanlah saya buy kat sini. Market order. Okey. Okey, so far faham tak? Ini dipanggil market order. Hello, anybody home? Okey, faham. Which is semua orang supposed to be tahulah. And then kalau saya sell pun, sell market order. Sama juga. Maksudnya sell market order ni, saya terus sell, terus. Berapa harga sekarang, saya tak tengok, saya tak sabar-sabar, saya terus trading, new order. Bila saya terus tekan sell, saya akan dapat berapa market price sekarang. Bila saya sell, saya akan dapat harga bid. Okey, nampak tak? Dia trigger. 134077981 sell 0.01. Price yang saya dapat adalah 1.1302. Okey. Okey. Lagging Okey, sorry. Saya akan slow sikit lah. So, dekat situ kita punya buy dengan sell. Okey. Okey, sekarang kalau kita tengok dekat kita punya ebook, ini dipanggil market order ataupun market execution. Betul ke bahasa Inggeris dia? Bunyi dia macam tu. Lama. Hello, betul Maksudnya you market sekarang, you buy harga market. Market tu maksudnya you beli harga sekarang. Okey, sekarang katakanlah saya nak buy di atas. Okey. Sekejap saya buka yang ni. Ini panggil market order. Buy at ask price, sell at bid price. Buy from broker, sell to broker. Okey. Ini penting nanti kita akan guna. Yang tadi kita dah belajar tentang market order. Sekarang kita nak belajar pending order. Pending order. Tahu tak apa maksud pending order? Ini tadi buy market order, market execution. And then next is satu lagi order adalah dipanggil pending order. Maksudnya selagi price tak kena dekat kita punya order, selagi itulah dia tak trigger. So far okey tak? Ada delay Yes. Okey, contohnya katakanlah bila katakanlah price nak naik ke atas. Bila price nak naik ke atas, baru saya nak buy. Maksudnya saya nak buy dekat atas.
Masa tu price dekat bawah. Price dekat bawah, pakai price kat sini. Tapi saya nak buy ke atas. Bila saya nak buy ke atas, order saya akan dipanggil buy stop. Buy stop. Maksudnya katakan saya letak buy stop dekat arah sini. So selagi price tak sampai dekat saya punya order, dia takkan trigger. Sampailah price tu kena. Sampai kat sini baru dia trigger. Okey. So bila dia trigger ke atas, apakah yang trigger dia? Adakah ask price ataupun bid price? Ask price. Yes. Ada yang jawab bid price. Kena ingat, bila kita buy daripada broker. So, kita akan dapat ask price. So, bila price sampai itu, ask price dia akan trigger situ. Okey. Sekarang katakanlah saya nak buat sell stop. Saya nak buat satu, saya nak sell dekat bawah. Saya nak sell, tapi saya nak sell di bawah harga pasaran. So, sell saya dipanggil sell stop. So, bila price turun, selagi dia tak sampai order kita, dia tak akan trigger. Hinggalah price sampai, baru kita punya trigger. So, bila dah trigger, sell stop tu dah tak jadi sell stop. Dia akan jadi order sell. Yang ini pun sama. Bila dia dah trigger, dia dah tak jadi buy stop. Dia akan jadi order buy. Okey. Faham tak? You dah start terkejut lah. Ke you tak fokus? Sabar. Okey, contohnya sekarang sini. Saya nak, bila price sampai dekat sini, saya nak sell stop. Maksudnya bila price sampai dekat sini, baru saya nak trigger saya punya sell. So, apa saya buat ialah, you boleh tengok price dia berapa kat sini. You boleh tulis manually. Katakan you nak sell stop dekat 1.12803. So, apa you buat ialah, trading, new order. Kali ni, you jangan pilih type market execution. Kali ni, you pilih pending order. You pilih pending order. And then, you nak apa? You nak sell stop ke, buy limit ke, buy stop ke? So, you nak sell stop. At price berapa? Price 1.12803. Berapa lot? 0.01. And then, you tekan place. Okay. Saya padam balik line merah ni. Nampak, you dah ada order sell stop 0.01 exactly at this price. Maksudnya selagi price tak sampai, dia tak akan. Selagi dia tak sampai. Oi, video lagging Sorry. Selagi dia tak sampai, selagi itulah dia akan tak akan trigger. Nampak tak? Sorry, lagging. So, bila you tengok dekat bawah ni, you punya position yang ni, dia berada di bawah balance ni. Dan dia klip hijau. Maksudnya, dia dah nak trigger. Nampak Sell stop. Maksudnya, dia belum trigger. Tapi bila dia dah trigger, dia akan naik atas. So, yang ni, yang belum trigger ni, ini panggil dia dipanggil order. Order. Maksudnya, order yang belum sampai lagi. Yang atas ni dah jadi position. Maksudnya you dah dapat dah you punya order. Yang ni you baru order saja, belum dapat lagi Maksudnya pending order masih belum aktif. Macam you order kat kedai mamak you order nasi goreng tapi tak sampai-sampai. Dia jadi order. Tapi by the time mamak tu hantar dekat you, dah sampai, you makan, dia dah jadi position. Okey, ada soalan, dia tanya cikgu ada soalan, contoh kalau layer banyak-banyak, adakah SL dan TP pun kena letak semua? Yes.
Bila you trade, make sure you ada TP, maksudnya you letak stop loss. Okay. Contohnya, katakan saya nak entry kat sini, dekat line merah ni, dan saya nak TP kan dekat bawah sikit. Dekat bawah ni saya nak letak TP. Okay, 1.12834. Saya nak entry dekat 1.12692. So, apa saya buat ialah trading, new order, sell stop. Pilih pending order, pilih sell stop. Price berapa yang kita nak? Kita order dekat 1.12692. Kita nak harga dekat situ. And then TP, take profit. Take profit kita nak letak dekat 1.12434. Okay. And then kita place. Okay, dia akan siap semua. You tengok yang bawah ni. Sell stop 1.12692. TP dah ada dah 1.12434. Okay. Nampak tak? Okay. Wow. Lagging Lagging sangat Lagging sangat Okey, saya check video sekejap. Audio semua okey kan? Ada yang cakap lagging biasa-biasa. Ada hujan lewat sikit je. Min, apa yang saya cakap dengan cursor dengan ni, dia lagging sangat ke lagging sikit-sikit? Kalau lagging susah nanti, cerita dekat tempat lain, you dengar kat tempat lain. Sekejap saya try guna satu line. Barusan video lagging sangat sometimes. Sini okey. Ada yang sikit-sikit tak ada lagging. Audio cantik, audio okey. Video lambat. Okey. So, ada yang lagging sikit-sikit lah. So, saya akan buat slow-slow lah. Okey. Yang sini dah faham buy stop. Sell stop. Okey. Dekat Manchester so far okey, tak ada lagging. Daripada Manchester serius Penang okey faham. Okey, maksudnya buy stop, sell stop. Bila dah trigger dia akan jadi buy. Okey, bila saya tukar video dia akan lagging, confirm biasalah. Sekarang nampak gambar apa? Pekan baru pun ada Wah, terima kasih. Pin, okay, good. Baru bertukar. Okay, sekarang buy stop, sell stop, kita dah tahu. Sekarang kita nak belajar buy limit, sell limit. Limit orders. Apa itu maksud limit orders? Jadi stop. Jadi you kena faham betul-betul tau. Sebab nanti, bab advance nanti saya akan gunakan balik benda ni. Apa itu stop loss, apa itu TP. Okay, sekarang stop dah, limit pula. Limit pula, market price dekat bawah, tapi kita nak sell di atas harga pasaran. Maksudnya, saya tukar color sini. Bila price naik atas nanti, contohnya lah katakan price nak naik atas, saya nak sell dekat sini. Okay, saya nak sell dekat sini. So, apa saya buat? Di sini saya akan letak order sell limit. Okay. So, bila price naik atas, dia tak trigger lagi, tak trigger. Bila price sentuh saja di sini, dia baru trigger. Dan kita mengharapkan price turun ke bawah. Maksudnya, you ambil retracement yang paling cantik sekali. Ini dipanggil sell limit. Okay. So, macam dalam teknik QM tu, kita akan banyak guna sell limit. Okay. Sebab kita bukan berada 24 jam depan PC ataupun depan handphone kita. So, apa kita buat adalah kita just letak order je sell limit kat tempat-tempat macam tu. Okay? Faham tak? Sell limit faham Begitu juga dengan buy limit.
Bila you nak buy limit, you nak buy di harga lebih rendah. Maksudnya buy limit ni, big trader akan selalu guna. Selalu guna. Sebab bila mereka nak beli, mereka akan beli lebih rendah. Maksudnya harga lebih murah. Katakanlah price dekat sini, harga pasaran ataupun market price. So bila price turun ke bawah, buy limit dekat sini. Price turun ataupun dari atas tak trigger. Tapi once dia sampai dekat kawasan sini, baru dia trigger. Itu dia panggil buy limit. Dan bila dia dah trigger, maka buy limit akan jadi order buy. Sell limit bila dah trigger, sell limit akan jadi order sell. Okey. Yes, maksudnya bila kita guna order limit, kita beli dengan harga murah dan jual di harga mahal. Contohnya katakanlah you tahu harga market price bagi ikan kembung kan kita bincang. Harga kambing lah, kambing. Kita dah nak raya haji ni kan. Harga kambing biasa seekor 700. Betul tak? So, apa you buat? Kalau you sebagai penjual, apa you buat? You can check up. Bukan. Sebab bila dah nak raya haji, confirm ramai akan cari kambing ataupun lembu. Betul tak? Kambing ataupun lembu untuk dijadikan korban. So, kalau saya sebagai pembeli, katakan saya sebagai pembeli, adakah saya akan beli lembu sebulan sebelum raya haji ataupun lagi 3-4 hari nak raya haji? Masa dah nak raya, confirm lagi dekat lagi raya, confirm daging dan lembu dan kambing akan jadi lagi mahal. Okey. So, price akan naik. So, apa saya buatlah, saya kena beli awal. Betul-betul dekat harga buy limit. Maksudnya bila tengah rendah baru saya beli. Bila dia dah naik, kita jual balik. Macam itulah konsep dia. Maksudnya lagi murah yang kita nak. Dan penjual pun sama juga. Kita tengok dekat Malaysia ni, kadang-kadang ikan tak adalah, jadi kerajaan keluar berita cakap dekat TV3 tu dia keluar berita cakap gula tak ada di pasaran. Kecoh. Seminggu punya berita TV3 dia tunjuk cerita pasal gula je. Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah manipulation. Dia nak bagi kepercayaan pada semua penduduk Malaysia bahawa gula kurang. Jadi orang akan berebut-rebut beli gula. Sedangkan mereka simpan gula tersebut. Sepatutnya ada barang tu. Tapi so apa jadi? Bila demand tinggi, supply kurang. Price akan naik. Okey, price akan naik. So, bila price naik, waktu kerajaan cerita, kita terpaksa naikkan harga gula sebab barang tak ada. So, semua satu Malaysia pun percaya. So, macam itulah kisahnya lebih kurang, manipulation. Kalau kita secara bijaknya, kita simpan dulu stok apa yang ada tu. Kita beli masa dia murah, bila price dah naik, baru kita jual. Okey? So, macam tu juga dengan buy limit, sell limit. Maksudnya, kalau kita nak buy, kita kena buy harga murah dan jual di harga pasaran. Bila kita nak sell, kita sell harga tinggi dan jual di harga pasaran. Baru senang dapat profit. Okey, so far faham tak? Yes, sell limit dan buy limit umpama membuat tempahan. Buy stop, sell stop pun semua tempahan juga. Maksudnya kita beli lagi murah. Yang tempahan ni dia tak kisah. Yang buy stop, sell stop ni tak kisah. Kalau dia tembus saja price tu, dia akan terus buy. Ini maksudnya last kali permintaan lah, macam dah nak raya kan. Berapa ringgit lah harga jenis tak kisahlah. Berapa ringgit harga pun dia sanggup bayar. Itu buy stop, sell stop. So ada soalan tak? Hello, anybody home? Lagging sangat ke? Hello? Kenapa selalu tak trigger? Okay, good. Very good question. Okay? A very, very good question. Kita dah belajar semalam jenis-jenis account dan jenis-jenis broker. Okay?
Katakanlah, kejap. Katakanlah, kenapa price tak trigger kan? Adakah kerana broker tipu kita atau sebaliknya? Okey. Katakanlah kita buat order sell limit. Sell limit kat sini. Okey. Okey, dan kita dah belajar semalam, ada yang spread, ada broker tu spread dia tinggi, ada broker spread rendah, betul tak? Katakanlah lagi. Let's say ada satu broker ni, nama dia broker ABC FX. Ada tak ABC FX? Tak ada kan? ABC FX spread dia 3 pip. 3 pip. Maksudnya perbezaan antara bid dengan as 3 pip. So katakanlah lagi. Adui. Okey, price naik. Market price daripada sini dia naik. Ini adalah harga bid kan yang you tengok dekat sini. Harga bid betul tak? Ini adalah harga bid. Okey. So yang atas daripada harga bid adalah harga as. Betul? So bila kita sell limit, order pula, bid ke as. Bila kita sell, yang trigger bid ke as. Harga as, betul tak? Bila kita sell, dia akan trigger harga bid. So in this case, untuk dia trigger, price mesti naik atas sini dan juga 1 pip melebihi dia. 1 pip, dia bukan ngam-ngam. Katakanlah saya limit dekat 1.13040. Kalau dekat 1.1 peraja naik 1.130 dia masih belum trigger. Dia kena 1.13051, 1 pip je. Maksudnya dia betul-betul lepas sikit daripada situ. Bila price turun baru trigger ke bawah, katakanlah price. So you pun dapat pucuk lah contoh. Okey. Untuk you sell, bila you sell limit, biasanya tak akan ada masalah. Dia tidak akan ada masalah. Sebab apa yang you tengok dekat MT4 tu adalah harga bid. Bila dia dah sentuh you punya price, sepatutnya dia akan trigger. Yang menjadi masalah, dia bila dah sampai pun dia tak trigger, masalahnya adalah broker itu menggunakan dipanggil white label. Maksudnya dalam dia punya bid dengan as tu, dia ada harga dia sendiri. Macam mana nak cakap Yang dia tunjukkan MT4 tu bukan dia punya broker harga. Maksudnya dia ambil harga, dia pun broker atas broker. Atas dia tu ada broker satu lagi. Itu dia panggil white label. Harga dalam harga, hidden spread. Maksudnya contohnya katakanlah ini FXCM. Ini adalah ABCFX. ABCFX. So ABCFX ni apa dia buat? Ialah dia buat perjanjian dengan FXCM. Dia panggil white label. Dia pakai FXCM punya data tetapi dia tambahkan spread lagi. Bila dia tambahkan spread, maksudnya FXCM dah bagi spread 2 pip. Let's say 1 pip lah katakanlah. 1 pip. Tapi dia nak markup, dia markup lagi 2 pip. Bila dia 1 campur 2, dia jadi 3 pip. Ikut FXCM punya data, dia sepatutnya dah trigger. Tetapi ABCFX punya data, dia tidak lagi trigger. Faham tak? So, dia middle broker. Dia bukan berada di level 2 ataupun tier 2. Dia berada di tier 3 bersama-sama dengan trader lain. So, itu dipanggil white label. Dia pinjam orang punya and then dia cop nama dia. Itu panggil white label.
So kalau macam ni pun dia kurang bagus lah. You boleh tengoklah dia pergerakan harga dia. Lain macam sikit. Okey. Yang selalu menjadi masalah lah bila you nak buy. Bila you nak buy limit. Bila you nak buy limit, you kena tambah spread. Katakanlah you nak buy limit dekat 1.13020. You buy limit tu. And then you kena ingat, apa yang you nampak dekat price tu adalah bid price. Betul tak? Yang you tengok dekat MT4 apa semua bid price. So bila you nak buy, dia kena trigger order apa? Bila buy kita dapat harga ask ke bid? Hello? Okey, bila bila buy dia akan dapat harga, dia akan trigger order ask. Ini you punya bid. Katakanlah spread dia 3 pip. Price dah sampai sini, dah tembus dah pun sini. Price masa tu dah sampai dekat 1.130 18. Maksudnya dia dah tembus ke bawah. You yang nampak harga bid. Tapi oleh kerana spread dia 3 pip. Katakanlah spread dia 3 pip. Spread 3 pip. So harga ask adalah 1.13021. Betul tak? Bila price dah turun bawah sampai kat sini, tiba-tiba price naik. Bila price naik, you punya order trigger tak trigger? Tak. Ya? Dia tak akan trigger sebab bila you buy, you akan dapat harga ask. Okey? 1.13048. Mana dapatnya 1.13048? Okey? Faham tak sekarang? You buy limit dekat 1.13020. Price dah pergi 1.13018. Itu adalah harga bid. Harga ask adalah 1.13021. Maksudnya yang harga ask ni tak sampai. Tak menembusi ni. So dia tak akan trigger. That's why bila you buy limit, you kena tambahkan spread. You kena campur-campur spread lagi sikit. Faham? Kena pakai kotak kalau nak PO buy. Yes. You kalau nak sharp-sharp, you kena pakai kotak lah. That's why saya galakkan you buka akaun ECN. Kenapa kita buka akaun ECN? Sebab akaun ECN spread dia berapa? 0.1. 0.1 lagi kecil lagi. Maksudnya spread dia 0.1. Oh, yang ni salah ni. Dia punya ni 1.1302. Ini untuk 5 digit. Untuk 4 digit dia tapi something like that lah. 0.1. Jadi even the touch 1 pip, tak sampai 1 pip, 0.1 pun dia dah trigger. Dia akan jadi masalah nanti bila you letak stop loss bang. Untuk you trigger buy limit, sell limit, tak ada masalah sangat. Tapi you punya stop loss, dia akan jadi lagi senang trigger. Kenapa? Bab yang ni faham tak? Buy limit, sell limit. Okey. Katakanlah lagi. Let's say okey, masa sekarang you terima dulu apa itu stop loss. Bila you letak you buy kat sini, bila you sell kat sini, katakanlah you dah sell kat sini market order. And then you punya ni adalah you punya SL kat sini. You letak stop loss. Bila you sell, you punya order akan jadi order buy stop. Okay, buy stop. Kita akan belajar besok kenapa dia jadi buy stop.
Okey, bila price naik, you sell price naik, sekejap bila you buy, you akan dapat harga as. Betul. Bila you buy, you dapat harga. Sekarang you buy, bila you letak stop loss, order you adalah order buy stop. Dia adalah buy kan, order buy. So masa ni, price belum sampai lagi kat sini. Tapi ini adalah harga bid. Price naik sampai sini and then you turn. Betul tak? Katakanlah spread dia 3 pip. You punya as dah kena kat sini. You rasa you dah kena stop loss belum? Belum. Siapa yang jawab? Price dah naik atas sampai sini, bid dah sampai sini, as dah sampai sini. And then price you turn, turun. Dia jadi shadow panjang sini. Dia jadi shadow. Price turun ke bawah. You pun rasa, oh selamat aku tak kena, Alhamdulillah. Okey. Tapi sebenarnya you dah kena bang. Dah kena dah stop loss. Sebab apa? Dengar betul-betul Ini teori, bukan teori. Pemahaman ni saya akan ajar lebih detail kejap lagi. Bila you sell, you punya order akan jadi order buy stop. Kenapa buy stop? Kejap lagi saya akan beritahu. So let's say you letak buy stop dekat sini. Bila price naik, apa yang you nampak adalah harga bid. Tanpa kita sedar, harga as akan sentiasa berada di atas harga bid. So bila price dah sampai sini and then dia turun bawah, you punya harga as actually dah sentuh pun order buy stop. Betul tak? Once dia dah sentuh, so you punya order buy stop ataupun you punya stop loss dah trigger. Nampak tak? Yes, as makan buy, bid makan sell. Okay. That's why kita selalu tengok, tak aci lah broker ni. Price tak sampai lagi tapi akunya dah kena stop loss. Penipu lah broker ni. Nampak tak? Bahayanya bila you trade gunakan broker yang spread dia besar-besar. Price jauh lagi bang. Serius. Spread besar Saya pernah kena dekat INFX dulu, 7 pip, 8 pip. Price jauh lagi, bid dekat sini, 7 pip. Jarak dia sampai sini, daripada stop loss yang saya letak sampai sini, saya letak dalam 7 pip. Tapi tengok, kena juga. Sebab masa ni spread dia dikembangkan. Dia boleh, broker yang jahat adalah broker yang akan kembangkan widen spread, dia akan widekan spread bila dia dekat tempat-tempat tertentu. Dia akan ambil kita punya stop loss. Nampak tak kat situ bahayanya? Tetapi, kalau you pakai ECN, price naik sampai kat sini, katakanlah sampai kat sini. Belum sampai sini. Tiba-tiba price you turn balik. You punya ECN spread 0.1. So, bila bid you sampai sini, ini adalah you punya bid. As you dekat atas, halus je dekat atas ni. Trigger tak trigger? Kena ke tak kena you punya stop loss? Tak trigger, you masih selamat lagi. That's why saya galakkan guna akaun ECN. Faham tak kenapa? Untuk stop loss memang sangat senang trigger. Tapi untuk buy limit, sell limit, memanjang dia tak bagi. So tolong cari akaun mana-mana lah. Mana-mana broker pakai ABC FX pun boleh. Janji dia ada offer ECN. So kita bayarlah sikit commission, tak ada masalah. Tapi bab spread ni kita kena betul-betul jaga. Okey, faham bab ni? IC market you tengok kat sini, kosong spread. Sebab ni akaun demo bang. Kalau yang real, bukan kosong. Dia satu 15 point, 12 point. Ini bila you buat demo memang that's why dia selalu jadi je. Kalau even you buka mana-mana broker sekalipun, bila you pakai demo kan, asyik jadilah entry pucuk-pucuk saja. Rupanya spread kosong. Sebab dia demo ni tak ada masalah.
Time real dia akan bagi you paling kurang 15. Realistik lah 1.5 pip. 0.1 ataupun kalau demo dia nak cari makan kat mana. So dia bagilah promotion cantik-cantik sikit. Macam ni, sell stop dah trigger. So once dia jadi sell stop dah trigger, order sell stop tu dah tak ada. Dia akan jadi order sell. Okay? Nampak tak? Okay, good. Now, pending order, limit order menjadi supply ataupun demand. Okay. Okay, ini contohnya gini. Okay, satu lagi. Kenapa pending order, buy dan limit akan jadi demand dan supply? Okay. Okay. Let's say sini ada sell limit. Sell limit. Sini ada buy limit. Okay. Atas sell limit di atas harga pasaran, buy limit di bawah harga pasaran. Kalau kita masuk lot kecil-kecil 0.1, dia tak akan menjadi masalah. Maksudnya price tak akan kejar. Tetapi katakanlah ada Soros and the gang, the sell limit 100 million USD. So, apa jadi pada price? Price dekat sini, daripada market price, apa, you rasa price akan ke mana? Hello? Testing 1, 2, 3. Dengar tak? Alamak, lagi ke? Oh, dengar. Price akan naik sebab ada orang nak sell besar-besaran kat sini. Price akan naik. Naik. Dia akan triggerkan order dia ni. Macam tu juga, so dia akan jadi supply. Dia akan jadi tempat penawaran. Supply. Begitu juga dengan demand. Ada orang nak buy limit, tiba-tiba buy limit 100 million. So price akan try untuk ke bawah, ambil order ni. Sebab order dia besar. Dia macam ni bang, you pergi pasar, katakan you pergi pasar dekat pasar JB. Ataupun pergi pasar dekat setapak lah katakanlah. Kita biasa nak beli ikan apa tadi, ikan siakap. Sekilo berapa? Sekilo ikan siakap berapa? RM12 kan? Kita pun minta kurang. Daripada RM12 kita gaduh-gaduh tekak-tekak dengan minta kurang jadi let's say RM11 lah. Okay? Tiba-tiba ada orang Brunei datang katakanlah. Contoh. Dia banyak duit. Dia sampai-sampai dia nak beli ikan siakap. Dia nak beli market price. Berapa ataupun dia nak beli RM13 sekilo pun tak apa. So you rasa penjual tu akan bagi pada you ke ataupun bagi pada dia? Bagi pada dia sebab dia punya demand lebih besar daripada kita. Kita minta kurang, tapi dia datang, boom. Terus semua sekali dia bagi. Dia tak kisah pun berapa harga dia dapat. Ataupun you pergi dekat, biasanya benda ni berlaku dekat JB. Dekat JB dia ada pasar JB. Kita mati-mati minta kurang harga. RM8 sekilo ke, RM7 sekilo ke. Tiba-tiba orang datang Singapura, bagi 10 kilo. Berapa ringgit tak kisah. So price barang akan bagi pada orang Singapura tu. Sebab dia punya demand ataupun dia punya volume lebih besar daripada kita. Dia tak akan layan. Tetapi, tiba-tiba saya cakap dengan orang tu, okey, saya nak beli balik siakap ni, harga RM8, tetapi pada dengan kuantiti 100 ekor ataupun 200 ekor. So you rasa penjual tu akan bagi pada siapa? Yes, dia akan bagi pada kita. Sebab kita beli dengan volume.
Kita beli dengan volume. Kita beli dengan jumlah yang banyak. Dia akan bagi pada kita. Macam tu juga dengan Forex. Siapa yang order besar, Soros and the gang ni, price akan ikut cakap dia. So kita ni retail trader, beli 10 sen, beli 5 sen, memang dia tak akan dengar lah cakap kita. You buatlah analisa macam mana gila-gila babi pun, gila-gila and then you pasang sana, you pasang sini, price tak akan pergi ke tempat you. Sebab price akan pergi tempat siapa yang paling besar order dia. Faham tak? Lagi besar je punya order, lagilah price tertarik. Benda ni macam neutral, maksudnya siapa besar dia menang. Dan Soros and the gang tak semestinya dia saja menang. Sebab ada lagi trader lain yang lagi besar. Trader Rusia ada, trader Amerika ada, trader China ada, trader Japan ada. So dia orang kena fight against each other. So kita tumpang saja. Sebenarnya kita nak tumpang je dengan dia. Itu saja. Dia macam magnet, dia akan tarik. Dia boleh buat macam-macam. Even dia boleh letak 100 million buy limit. Dia boleh letak kat sini 100 million buy limit. Tiba-tiba bila price turun bawah sini, dia cancel dia punya order. Dia letak bawah sikit lagi. Dia letak 200 million lagi bawah. You rasa ke mana price pergi? Price akan pergi lagi bawah. Dia akan tarik. Turun bawah lagi. Maksudnya dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat manipulation. So, bahaya ni kalau you punya fund lagi besar. Maksudnya you boleh kacau market. So, macam kita bila kita buy 10 sen, janganlah terus mengharap aku dah buy 10 sen ni, lepas ni dia terbang 100 pip. Okay? So, jangan mimpilah. Sebenarnya kita menumpang big trader. So, teknik kita, apa yang kita belajar kat sini nanti, adalah cara-cara macam mana kita nak follow big trader. Macam mana kita nak tahu, dia orang nak buy ke, dia orang nak sell. Bukan kita, dia orang. Apa tanda-tanda ni? Dekat mana dia orang akan sell, dekat mana dia orang akan buy. Dekat mana dia letak order sell limit dia, dekat mana dia letak order buy limit. Itu yang kita nak study nanti. Bab advance. Okay? Faham? Masa sekarang faham tak? Buy limit, sell limit, buy instant, semua dah tahu. Okay. Entry stop loss, order dan TP. Okay, ni saya terangkan. Okay. That's why saya terangkan dekat supply and demand ni dia bukan teknik. Dia adalah pemahaman. Bila you faham supply and demand, asas pergerakan ataupun asas jual beli, you kuat, you dah boleh agak sikit-sikit kat mana price akan pergi, kat mana dia akan stop, apa benda ni semua. Okay. Dan yang lebih-lebih itu buat advance. Bila bab teknik, maksudnya kita dah faham asas, dah faham supply and demand, baru kita buat teknik. Okay. Okay, sekarang kita akan masuk bab 1.6.3, entry, stop loss, order dan TP. Okay, contoh stop loss dan TP terhadap buy order. Maksudnya saya masuk order buy. Apabila kita buy market price, lazimnya kita akan meletakkan TP untuk take profit dan stop loss untuk SL untuk stop loss. Sebenarnya apa yang berlaku adalah order TP kita akan menjadi order sell limit. Macam mana ni? Okey, dengar betul Apabila kita masuki pasaran dengan buy, maka exit, keluar pasaran mestilah sell. Okey. Saya bagi contoh Katakanlah kita buy. Yang ini agak pening sikit, terutama yang pada newbie lah. Katakanlah kita buy dekat sini. Bila kita buy, mesti kita mengharapkan price akan naik ke atas. And then kita akan letak TP ataupun take profit. TP kita di atas. Betul? And then bila kita buy, kita akan letak stop loss kita di bawah harga pasaran. Maksudnya ini adalah stop loss. SL ataupun stop loss. Okey. Ini faham Okey, now dengar. Bila kita entry buy, kita masuk pasaran buy. Kita exit, order kita akan jadi order sell. Okey. Maksudnya bila kita buy, TP kita akan jadi order sell.
Stop loss kita akan jadi order sell. Okey, saya bagi contoh. Bila you beli barang, you dapat harga barang. Betul tak? You beli euro. You beli euro. Bila you nak ambil untung, apa you kena buat dengan euro tersebut? Hello, anybody home? Kita kena buy. Kita kena jual. Bila you buy, you beli euro USD. Bila you buy euro USD, apa yang sebenarnya berlaku ialah you buy euro. Hujan lebat kat mana tu bang? Okay, you buy. Bila you dah profit, katakanlah you buy pada harga 1.13040, price dah naik ke atas. Dan you rasa you dah cukup untung. You dah profit, let's say katakanlah 200 USD. Selagi you tak jual you punya position tu, selagi itulah you tak boleh ambil you punya duit. Selagi itulah you tak boleh withdraw. Okay? So apa you kena buat? You kena sell. Sell dekat orang. Siapa nak beli aku punya EU pada harga sekian-sekian. That's why you letak TP kat sini. Target profit at this price. Ini 1.1390 katakanlah. Saya akan jual pada 1.13090. Bila price sampai kat situ, you jual, you offer jual. And then tiba-tiba price naik dan ada orang beli. Bila ada orang beli you punya position, maka you punya position akan hilang kat sini. Okay, dia akan hilang. Okay. Contohnya, kalau you tengok kat MT4, sekarang saya punya position ni ada 1, 2, 3, 4. Okay, lagging, slow sikit. Okay. Nampak tak yang tadi kita letak satu TP kat bawah ni, dekat TP kita dekat 1.12434. Itu maksudnya apa? Yang tadi yang ini kita sell tau. Yang ini kita sell. TP kita adalah buy. Saya ambil contoh buy lah. Katakanlah TP saya letak kat atas. Okey. Bila kita letak position, maksudnya saya nak jual pada sekian harga. Kalau price naik ke atas, biasanya akan ada orang belilah sebab kita ni tak ada masalah. Price akan dekat sini dan kita terkeluar. Maksudnya katakanlah dia akan hilang kat sini. So dia akan dapat profit. Dia akan simpan dan balik dekat you punya balance. So itu maksudnya you punya order ni dah ada orang ambil. Ada orang jual. Sebab you setuju untuk jual pada harga 1.13090. Yes, kalau kita jual, kena cari pembeli. In this case, oleh kerana kita dah buat perjanjian dengan broker, maka broker akan beli kita punya jual, broker akan jual apa yang kita beli. Faham tak? Nak tak nak, broker akan, kalau dia tak boleh cari orang lain, dia akan beli untuk kita. Contoh, kita dah belajar tier 1, tier 2, tier 3 kan? Saya order buy kat broker. Apa yang broker buat ialah dia akan cari orang yang nak sell dekat sekian, dekat harga yang saya nak buy tu. Okey, dia akan cari. So dalam broker tu mestilah ramai dia punya klien. Satu dunia ada orang nak buy, nak sell, nak buy, nak sell. So dia akan matchkan saya punya order buy tu dengan orang yang nak sell. So kalau match okeylah, settle. Tapi kalau tak match, apa dia akan berlaku? Broker tu akan belikan, maksudnya dia akan beli untuk you. Kalau you buy, dia akan sell untuk you. Sebab you dah depo kat dia, dah perjanjian dengan dia. Faham tak? Bukan kita yang kena cari pembeli. Tu semua kerja broker. Okay? So, macam tu lah.
Sampai ke mana tadi? Maksudnya bila sampai kat sini dia akan jadi order sell, you kena jual. Okay, faham So, TP kita akan jadi order sell. Tetapi, order sell kita berada di atas harga pasaran. Okay. Katakanlah you buy dekat sini, price naik atas sikit, ni adalah harga market price sekarang, you punya TP dekat atas. Sell ini berada di atas harga pasaran. So, order sell ni akan jadi order apa? Sell limit ke sell stop? Sell limit, yes. Okay, good. Sell limit. Ini you kena betul-betul faham. Bila you masuk buy, exit you adalah sell. Oleh kerana TP you berada di atas, dia akan jadi sell limit. Macam tu juga dengan stop loss. Bila you letak stop loss kat bawah daripada harga pasaran, maksudnya katakan ya you rugi, dan you tak sanggup menanggung kerugian lebih tinggi, you letak dekat sini. Bila sampai kat sini, you lelong. Siapa nak beli saya punya ni? Okay? You punya position kat sini. So, you akan letak order sell. You akan letak stop loss. Dia akan jadi order apa? Sell ini berada di bawah harga pasaran. Dia akan jadi order sell apa? Sell stop. Okay? Dia akan jadi order sell stop. TP akan jadi order sell limit. Itu untuk order buy. Okay. So far faham tak? Follow tak? Sebab ini memang kena ingat selalu. Sebab manipulation dia akan gunakan benda ni. Okay. Faham Follow. Okay, good. Sekarang saya bagi contoh order sell pula. Saya sell dekat sini. Bila saya sell dekat sini, bawah saya letak apa? TP. Atas saya letak apa? SL, stop loss. Okey, sekarang market price dekat sini. Saya dah sell. Stop loss saya akan jadi order apa? Dia akan jadi order buy stop. TP saya akan jadi order buy limit. Nampak tak? Broker tak nampak you punya stop loss, dia tak nampak you punya TP. Dia cuma nampak order buy, market price, buy limit, buy stop, buy limit, sell stop, itu semua. Faham? Ini kena hafal hafal sikit. So nanti kita akan guna. So far okey Siapa yang tak faham boleh tanya. So far okey kot. Okey. Now bab ni dah okey. Market depth order book. Okey. Semalam kita dah cerita pasal A book dan B book. Okey, kenapa ada soalan dia tanya kenapa adanya stop dan limit? Okey, sebab ada orang order, letak order. Kita dah tahu tadi. Bila you buy, you sell, you akan letak TP, you akan letak stop loss. Betul tak? So, you seorang bang. Klien untuk broker tu ada berapa ramai? Beratus-ratus ribu. Satu dunia ni ramai, berjuta-juta trader. So, order dia orang semua bersusun. Buy, stop, sell, stop, buy limit, stop loss, TP bersepah-sepah. Jadi, akan tunjuk dekat on the order book. So, benda ni, market depth order book. Kita dah belajar semalam A book dengan B book. Bila you masuk order dekat buy, dekat broker, so yang ni saya boleh padam Okay. Ini adalah tier 2. Ini broker. Let's say kita pakai broker nama dia ialah ABC FX. And then trader kat sini.
lah. Bila you buy, dia akan masuk kat sini. Betul tak? Betul. You sell, dia akan masuk dekat sini. You punya stop loss, dia akan masuk kat sini. You punya TP akan masuk kat sini. Ini baru you seorang. Belum lagi you layer-layer. Kalau you layer-layer, lagi banyak. Sepa-sepa kat sini order dia. And then you bayangkan, campur Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. 0.2 million. Bawah sikit dia nak buy 2 million. Bawah sikit nak buy 1.75 million. Bawah sikit dekat 1.30631 dia nak buy 4.35 million. Yes, dia beratur. 24 jam bang benda ni. Very beratur macam orang nak beli tiket. Ada yang nak beli kat atas, ada yang nak beli kat bawah. Ada orang nak sell kat atas, ada yang nak sell kat bawah. Bersepah-sepah. Nampak tak? So, kalau ada benda macam ni, tiba-tiba ada satu order besar. Boleh tak kita follow? Idea yang bagus ni kan. Ini ada orang nak buy 4.35 million. Kita selit lah dekat 1.30631. You rasa boleh ke tak? Boleh kot. Okey, boleh. Sebenarnya, tak boleh. Sebab apa? Sebab pergerakan dia sangat laju. Dia bergerak macam cerita Matrix tu. Hijau tu turun laju. Ini yang boleh analisa benda ni cuma komputer saja. Ataupun saya nasihatkan ni kalau you nak belajar DOM ni, depth of market. Siapa yang expert kat sini? Siapa nama brother tu? Alamak. Siapa yang expert? Don, yes. Don Malaya. Nama dia Don Malaya. D-O-N-M-A-L-A-Y-A. Dia trade menggunakan depth of market sahaja. Dia tak tengok pun chart ni. Dia follow ni. Tapi dia bukan guna yang C-Trader. Dia guna ada yang lebih, orang cakap, lebih advance daripada ni. Sebab broker ni, apa yang you nampak kat sini, ini adalah untuk broker ni saja. Kita kalau boleh nak tengok yang satu dunia punya. DOM ni dia bukan indikator. Dia bukan indikator. Dia kena, you kena subscribe. Bayar dekat third party punya ni, supaya you dapat data ni. In this case, macam dekat IC Market, you boleh download C-Trader ni. Tapi dia terlalu laju. Ataupun you boleh try dekat Ninja Trader. Pergi dekat internet. You search Ninja Trader. Mereka pun trade supply and demand menggunakan ni. Dia punya bukan pakai MT4. Dia punya advance sikit. Advance sikit. Dia akan tunjuk berapa banyak orang buy, sell ke atas kan. So you dapat information yang lebih bagus daripada orang yang menggunakan MT4. Ninja Trader. Kalau dulu mahal ni, sekarang saya tak tahu berapa harga dia. Let's see dia punya simulate. Dia punya data ni, dia bagi lebih macam ni lah, nampak macam ni, yang hijau ni. Macam mana nak cakap Dia ada tunjuk berapa ramai orang buy, berapa ramai orang sell dekat sekian tempat. Okey. Ninja Trader ni dia bukan broker, dia software developer yang buat macam MT4 lah. Dia macam MT4 tapi platform dia lagi bagus. Okey. Siapa nak try boleh try.
You kena buy punya platform kena bayar. MT4 tak ada bayar, you just download je, free mana-mana kan. You download MT4 mana-mana pun free. Tapi apa benda yang bila free? Sebenarnya dia umpan you. Dia umpan. Bila satu dunia pakai MT4, you rasa-rasa MT4 manager boleh nampak tak? Lebih toke paling besar tu yang buat software tu, dia boleh nampak tak order satu dunia? Semua broker pakai MT4. Boleh So bila boleh, apa dia buat? Dia boleh manipulate price. Dia boleh main-mainkan you dengan selamba saja. So memang bijak lah siapa yang buat MT4 tu. Kalau you ada kawan-kawan yang kerja dekat Metacode MT4, you boleh minta sikit info-info dengan dia. Itu yang paling best sekali sebab most of the trader guna MT4. Okay. Dulu ada tahu ni dekat MT4, bid dengan us. So bila, benarlah ni, depth of market. Bila dia keluarkan dah tak nampak dah. Kalau tak, senang sikit you nak buy dekat mana, you nak sell dekat mana. Okay, ni si trader tadi yang kita tunjuk lah. Okay. Maksudnya orang yang nak buy tu akan jadi demand. Orang yang nak sell akan jadi supply. Dia berdirit-dirit. Faham tak? Bila kita tukar balik market price, katakanlah ini Euro USD market price. So orang yang daripada sini dan ke atas, dia akan ada banyak order. Betul lah, kita dah tengok tadi kan order. Mereka ni akan jadi supply. Maksudnya orang yang nak jual, dia nak jual. Dia belum dapat lagi dia punya jual. Dia cuma nak jual saja. So orang yang dekat bawah ni, dia nak beli. Buy limit. Buy limit. So mereka ni semua jadi demand. Maksudnya permintaan. Permintaan mahu beli. Supply, permintaan, penawaran untuk jual. Faham tak? So that's why supply and demand sangat penting. Benda ni yang menggerakkan price. Okay? Berapa ramai orang beli, berapa banyak order dia besar, barulah price ikut. Supply and demand. Faham? Okay. Hello. Anybody home? Lagging ke? Hello. Alamak. Okay. Ada news Like. Ini tak fokus ni bila saya ada news pun tak penting. Ni news apa ni? News pasal minyak je. Bila news minyak, pukul 11 dia cuma pukul 11 crude oil inventories. Kalau you trade Kanada ataupun you trade minyak, baru efek. Kalau yang biasa-biasa dia tak ada efek sangat lah. Okay. Sekarang ni dah settle. Owanda order book. Okay. Lepas Owanda order book, kita dah nak habis lah. Dekat pukul 11. Ini pada malam Jumaat, so kena habis cepat sikit. So Owanda order book. Tadi you dah tengok tadi semua tu laju sangat kan? You tengok tadi dia punya si trader tu sangat laju. Salah satu cara ialah you boleh tengok dekat Owanda. Maksudnya Owanda ni dia sangat telus. Satu dunia punya trader yang masuk dengan dia, yang buka akaun dengan dia, dia buatkan graf. Berapa ramai orang beli, berapa ramai orang sell, dekat mana dia orang beli, dekat mana dia orang sell. Tapi dia tak tunjuk siapa nama lah. Dia tunjuk benda tu dalam bentuk graf. Okay?
Owanda adalah broker. Dia adalah broker. Maksudnya you boleh beli dengan sell dengan dia. Ini order book Owanda ditunjuk. Tapi Owanda punya order book ni dia tak tunjuk secara live. Dia hanya untuk 20 minit lepas. Dia lagging 20 minit. Okey. Nampak belum Wanda ni? Testing. Test. Okey dah nampak Dekat saya punya audience view ni tak nampak lagi. Alamak, internet bukan slow. Okey, Wanda order book ni, dia order book macam yang saya ajar tadi lah. Maksudnya dia akan kumpul semua order yang klien-klien dia letak. Open orders dengan open position. Apa beza open orders dengan open position? Tadi saya dah ajar lah. Open position adalah position yang dah trigger. Dah trigger dah. Kalau long maksudnya buy. Short maksudnya sell. Okey, open orders. Open orders adalah order yang belum trigger lagi. Orang nak sell, ada orang nak buy. Okey. Sekarang you tengok dekat open position You tengok dekat open position. Dia ada 4 kuadran sini. Maksudnya kiri, kanan, atas, bawah. Dekat bawah ni dia ada slider. You boleh gerakkan slider dia. Dan bila you gerakkan, graf dia berubah sikit. So kita nak tengok yang latestnya, so kita gerakkan paling latest tadi. Okey. 20 minit yang lepas, price berada pada harga 1.1276. Okey. So yang warna biru sebelah kanan ni, lagging suara Okey, saya slow sikit. Long tadi buy, betul tak? Orang yang buy kat sini, yang you tengok graf ternaik, itulah berapa ramai orang buy. Berapa ramai orang buy. So dekat price 1.1300 ada ramai orang buy. Paras ni, lebih kurang 1.5%. Dekat sini ada sikit orang buy. Dekat sini ada orang buy floating 1.16. Nampak tak? Yang sikit kecil ni ada orang buy. At the price, you tengok kanan 1.15. Maksudnya dia tengah, dia buy ke atas tapi price dah turun bawah. Maksudnya dia tengah apa? Dia tengah rugi. Faham tak? Ya, dia tengah floating. Okey, yang kuning bawah ni, orange ni orang yang buy tapi buy di bawah harga pasaran. Maksudnya dia dah buy dulu-dulu lagi. Dekat 1.12, dekat 1.1105, dekat sini 1.13 ramai orang buy, even dekat sini pun ramai orang buy. Maksudnya dia tengah floating positif. Okey. Floating profit ke? Yes, floating profit. Maksudnya tengah profit. Okey, yang sebelah kiri pula, yang short ni. Short ni, yang short dekat atas, orang ni dia sell dekat sini. Dekat 1.1300 ada ramai sell dekat 1.13. Nampak ada satu terkeluar kat sini. Maksudnya order ni besar tak? Maksudnya ada orang besar di sell ni. Siapa ni? And then dekat sini ramai bawah ni yang warna biru ni. Yang biru ni ada ramai orang yang sell. Tengah floating negatif. Nampak tak? Ramai gila orang sell dekat bawah. Ramai, banyak tak? Tebal lagi apa semua, dengan besar lagi apa semua. Nampak tak? So ni Owanda tau. Owanda maksudnya untuk professional trader sahaja. Kalau you trade akaun orang lain, akaun you besar, 50,000 ke atas ataupun 5,000, 10,000 ke atas, you baru boleh buka akaun Owanda. You tengok, professional trader pun floating. Berapa ramai orang tengah float kat sini, tengah rugi. Apa lagi kita? Trader-trader ikan bilis daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei. Okay?
So kalau you selalu kena stop loss, selalu MC, selalu floating, jangan risau. Jangan risau. Orang lain pun semua tengah floating, ramai kat sini. Saya duduk masalah semua ni. Dia orang kalau floating berjuta-juta bang. Relax saja. Okey? Nampak tak? So dekat sini, yang open position ni kita tak nak tengok. Kita tak nak tengok sebab benda ni dah jalan. Okey, yang kita nak tengok ni dekat open orders. Maksudnya order-order yang belum di-trigger. Magnet tadi, buy limit, sell limit, dekat demand, dekat supply. Ini, kat sini. Sini jawapan dia. Okey. Yang buy sebelah kanan ni, maksudnya order di atas harga pasaran. Harga pasaran 1.1276. Atas ni buy apa? Apa nama order yang kat sini? Buy dan di atas harga pasaran. Buy stop. Di sini adalah buy stop. Okey. Buy stop terdiri daripada dua. Satu sama ada dia memang nak buy dekat atas ni, tunggu price break ke atas ni and then dia shoot ke atas, ataupun apa lagi? Stop loss bagi orang yang sell. So dekat sini you tengok dekat nombor ni dia ada terjojol sikit, dia terkeluar sikit. Price dia lebih kurang dekat 1.1300 tengah-tengah. Saya boleh letak harga lebih kurang 1.1320. Boleh? Boleh tak harga tu lebih kurang 1.1320? Sebab you tak boleh zoom lagi. So apa you buat? You pergi dekat MT4. Ini saya close semua. Sini tak penting lah, tak nak pakai dah. Okey, kita nak pakai adalah ni pula. Apa you buat ialah you letak tarik satu trend line and then you double click and then dah tengok belum MT4? Sorry, saya terlaju pula tadi. Dah nampak chart belum? Kita nak tengok dekat up dekat 1.1320. Lagging kan? Kalau dah nampak chart, dia beritahu saya. Jadi kita nampak tadi dekat 1.1320 kan? Kita nak tandakan tempat tu. Okey, baru muncul. So apa you buat? Saya delete dulu ni. Ambil trend line kat sini. You double click. And then right hand click. You pergi dekat properties. Horizontal line properties. And then you pergi dekat parameters. You letak harga tu 1.1320. 1.1320. Okay. And then you click OK. So, you punya line dekat sini. Dekat tempat-tempat ni. Nampak tak 1.1320? Nampak tak? Nampak So, you pergi balik dekat Owanda tadi. You pergi balik dekat Owanda. You rasa 1.1320 tadi tu buy stop ke? You kena gerakkan slider ni tau. Mula-mula dekat 1.1320, you tak nampak apa-apa kan? Tak besar kan dia punya nombor kan? Perubahan dia. Daripada dia tak ada kepada ada. And then dia order buy stop. Nampak? So bila you betulkan balik tadi dekat you punya chart, ini saya betulkan balik. Mungkin dia dekat 1.1330 lebih kurang lah. So you rasa apa order yang dekat atas ni? Dia ada order buy
Ada buy stop kat sini. And then you tengok price dah turun ke bawah. So ni agak-agak apa? Ini adalah stop loss. Maksudnya dah ada orang sell kat sini. Nampak tak? Dah ada orang sell kat sini, ada orang sell kat sini. Tapi tempat sell tu sama je lebih kurang. Macam mana you nak tahu? You tengok dekat order tadi. Dia sell kat mana you nak tahu? You buka balik Wanda. Kali ni you tengok dekat bahagian short pula. You gerakkan ni. Ada tak orang short dekat area 1.13? Berapa dia short? Tak nampak. Dekat 1.1300. You nampak tak dekat sini? Once dah trigger. Stop loss dekat sini 1.1330. Dekat bahagian open position ada satu terkeluar panjang sini. Ada short 1.1300. So, you adakan 1.1300 dekat mana? Dia sell dekat sini lebih kurang. Dia sell dekat sini. And then dia letak stop loss dekat 1.1330. So nampak tak order tu? Macam mana dia berlaku? Kaitan dia. Tak makan sell. Tak, maksud in this case, dia price kat sini mungkin dia letak market order. Ada yang tadi kalau you tengok betul-betul, dekat satu bawah sikit tu ada lagi orang letak yang kena stop loss kat situ. Ini cuma nak bagi tahu bahawa bila dia entry kat sini 1.3 stop loss dia dekat atas. Dan jarak dia biasa berapa pip? Daripada sini sampai sini 4 pip lebih kurang. Kalau pakai ECN tak kenalah. Okey. Ataupun mungkin dia tunggu candlestick jadi shadow, dia sell baru dia letak stop loss ke atas. Okey, nampak tak? Oh, mungkin dia pakai ECN kot. Tak tahulah dia pakai ECN. Yes, Wanda spread dia memang sangat kecil. Dia kalah. ECN pun kalah. Cuma just nak bagi tahu, setiap pergerakan yang you nampak kat sini adalah disebabkan oleh supply and demand. Ada banyak buy limit. Dekat belakang candlestick tu bang, ada berjuta order. Buy, stop, buy limit, sell limit, buy, stop, sell, stop. Kita tak nampak benda lah tu. Kita nampak dekat mana tadi? Si trader kita nampak. Kalau kita pakai Ninja Trader boleh nampak. Ataupun you boleh tengok dekat Wanda. Tapi tiap kali you nak tengok 24 jam letih kan. You nak buka sana, you buka sini, buka sana. So you kena practice supaya tiap kali you tengok candlestick, you boleh interpret dan you boleh tembus punya penglihatan, you nampak order kat belakang tu. Itu yang saya nak. Di sebalik chart ada makhluk gaib. And simple saja. Dan saya dah study banyak kali, tempat-tempat dia adalah di sini. Tempat-tempat Quasimodo, tempat-tempat ini, memang dia akan letak kat situ. Sebab saya dah nampak order tu kat belakang. Faham tak? Ini semua adalah manipulation daripada big trader. Okay. So, tiap kali kita tengok candlestick, dalam tu bukan kosong. Dia ada 1000 cerita kat situ. Dekat mana tempat kita nak perangkap orang paling best. Okay. Sebab kejap lagi saya akan tunjuk kenapa benda ni selalu berlaku. Okay. Seterusnya kita akan belajar Wanda order book. Okay, dah faham Kita akan belajar, you boleh baca kat sini lah. Masalah big trader dan liquidity. Ini penting. Ada satu masalah big trader. Dia ada duit banyak. Dia boleh buy, sell dengan sesuka hati dia. Tapi dia ada satu masalah besar.
Sebelum tu, I kena tanya you all apa maksud liquidity. Okay? Liquidity adalah kecairan. Maksudnya bila you nak buy, you boleh buy masa tu juga. Ataupun at that price. Kalau you nak sell, you boleh sell at situ juga. Tetapi contohnya you ada satu business catering, you ada business catering, setiap hari you masak untuk 100 orang punya business, you perlukan dalam 100 ekor ayam. Maksudnya dengan 100 ekor ayam, you boleh beli 100 banyak sangat. Mungkin dalam 50 ekor ataupun 30 ekor. So, untuk dapatkan 30 ekor, you tak ada masalah. You boleh pergi dekat pasar, mana-mana pasar, you boleh dapat 30 ekor kan. Tetapi, katakanlah tiba-tiba you ada order dapat projek untuk makan-makan masa hari satu Malaysia. Nak buat jamuan dekat KLCC untuk 10,000 orang. Okay. Sekarang you dah jadi big trader, betul tak? Sebelum ni you buat bagi makan untuk 100 orang je. Tapi kali ni you ada 10,000 orang punya klien. So masa tu you akan jadi masalah. Dekat mana you nak cari 10,000 ekor ayam ataupun 1,000, you perlukan 1,000 ataupun 2,000 ekor ayam. Adakah you perlu beli dekat kedai pasar biasa? Biasa you boleh dapat tak ada 1,000 ekor ayam yang you nak dekat pasar-pasar biasa tu? You takkan dapat takkan dapat. So you kena cari tempat-tempat yang besar-besar, ladang ayam ataupun you kena kumpul dekat pasar-pasar. You kena kumpul sana, kumpul sini, dapat 1,000 ekor baru you boleh jalan. Okey. Begitu juga dengan big trader dalam forex. Diorang boleh beli besar-besar, duit diorang besar bang. Berjuta-juta, berbilion-bilion. Dia boleh buy, boleh sell. Tapi kalau tak ada liquidity, susah bagi mereka. Sebab kalau dia buy, bagi contoh orang dekat sini semua nak sell 1 million. Tadi you dah tengok tadi kan, sell 1 million, ada orang nak sell 2 million. Sini nak sell 3 million, sini nak sell 2 million. Tiba-tiba si Soros ni dengan selamanya dia buy 200 million. Selama badak je, dia buy 200 million. So apa jadi pada price? Bila dia buy, dia kena cari orang yang sell. Maksudnya demand akan cari supply. Orang atas menawarkan. Dia nak buy, dia nak beli. So price sampai kat sini cuma ada 1 million. So ada cuma 1 million. So 200 million tinggal berapa kat sini? 200 million tolak 1 million akan ada 199. Masih tak cukup lagi. Rasakan naik atas sini. 199 tolak sini ada orang nak jual 2 million. So dia punya order ada berapa lagi? 197. Masih tak cukup lagi. Price akan naik atas. Dekat atas ada 3 million. So tinggal 194. And then masih tak cukup. So price akan naik atas lagi. Bila dia naik atas, sini ada 2 million. Tinggal 192. Betul? Dekat atas ni katakanlah tak ada. Tak ada supply. So apa jadi pada price? Price akan terus naik ke atas. Bawa lagi yang tak trigger tu 192 million. Belum trigger. Belum trigger bang. Nampak tak? Yang dia cuma dapat, dia nak buy 200 million. Yang dah trigger, yang dia dah dapat baru 1 million, campur 2 million, campur 3 million, campur 2 million. Berapa? 1 campur 2, 3, campur 3, 6, 7, 8. Baru 8 million, aku nak beli 200 million bang. 8 million. So untung ke tak bagi dia? Harga dah naik tinggi. Tak menguntungkan. So benda ni jadi masalah besar bagi big trader. So macam mana cara dia untuk triggerkan 200 million kat sini? Supaya 200 million dia dapat beli dengan harga murah, baru price naik gila-gila. Macam mana dia nak buat?
dia akan buat manipulation. Manipulation maksudnya dia akan buat push price ke atas, and then dia sendiri akan sell. Konon-konon suruh orang semua sell, so yang lain akan sell. Sell, dia akan ambil order tu sikit-sikit. And then dia turun lagi, and then dia sell lagi, and then dia buy lagi, dia turun. Maksudnya dia akan buat macam ni lebih kurang. Barulah trigger banyak, dia punya 200 million. And last kali bila semua dah habis, baru dia boom. Boomkan ke atas. So out of 200 million, maybe tak semua trigger, tapi lebih kurang dalam 170 million. Tapi dia dah dapat 170 million dekat harga yang rendah, harga yang murah. So bila price naik atas laju, untung tak dia? Mana lebih untung? Yang ni ke yang ni tadi? Yang kedua lebih untung. That's why bila market sideways, maksudnya dia tengah turun naik. Itu semua kerja dia orang. So cara untuk buat manipulation, kita akan belajar dalam bab advance nanti. Ada teknik compression, and then ada teknik stop loss hunting. Kenapa dia cari you all punya stop loss? Sebab you nak lawan dia orang ataupun you nak geng dia orang. Teknik QM saya akan revise balik nanti bab advance. Don't worry. Once you dah habis semua, kita akan masuk balik bab QM. Okay? You nak geng dengan orang. Maksudnya kita nak tumpang dengan dia orang. You lawan pun you tak guna. Okay? So itu saja untuk malam ni. Tak ada apa-apa lagi lah. Ada soalan tak? Just untuk open your mind saja. Dah start nampak tak? Maksudnya hari ni you baru ambil pil biru ataupun pil merah. Choose the red pill or the blue pill. Kalau you sanggup lagi, to know the truth, follow the white rabbit, you boleh percaya apa I punya kata-kata, ambil pil merah you makan, ataupun kalau you tak percaya, you boleh makan pil biru, and then you anggaplah apa yang cerita ni tipu belaka. Boleh? And my job adalah untuk open your eyes. Open your eyes. Itu saja. So, after you faham supply and demand, you know that benda ni a little bit advanced. So, itu saja untuk malam ni.